Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita tunggu kejap lagi Sikit lagi. Dah baru 9:30. Okey, sekejap kita tunggu sekejap lagi. Okey, yang ada ni siapa ni? Alia, Badri, Nazmi, Quraisyah, Muin, Tiru, Tashwin. Hai. Tashwin seorang je UPM. Selalu ada Sanjana, ada Sarania tak masuk Tak tahu saya pergi mana. Tak tahu pergi mana. Tak tahu pergi mana. Tak apa. Yang ni okay, kelas hari ni cikgu record takut ada yang terlepas ke, nanti awak boleh tengok balik. Nanti cikgu up semula link untuk kelas hari ni. Okay, sementara menunggu cikgu dah sediakan slide. Okay, kita akan sambung dengan 5.4. Okay, teknologi kejuruteraan genetik. Okay, kalau sebelum ni awak dah tengok, kelas sebelum ni kita tengok apa? Mutasi. Okay, kita tengok tajuk mutasi. Sekejap. Diorang nak join ke? Okay, saya dah. Okay. Okay, tajuk sebelum ni tajuk mutasi. Lepas tu kita tengok dalam mutasi tu ada jenis-jenis mutasi. Kita ada mutasi kromosom dan mutasi gen. Okay, lepas tu kelas sebelum ni lah kita tengok penyakit gangguan jin, yang mana penyakit-penyakit itu diwariskan kepada anaknya. Jadi awak dah tengok ada yang buta warna, ada yang hemofilia. Okay, kita dah tengok kemudian kaedah macam mana kita nak tentukan bagaimana kita nak mengesan. Adakah bayi itu maksudnya fetus dalam kandungan lagi dia mengalami ataupun dia menghidap penyakit gangguan jin ataupun tak. Jadi dalam kandungan lagi kita sudah boleh kenal pasti. Sebab tu pentingnya untuk ibu-ibu yang hamil dia melakukan rutin check up. Okey, nak pantau perkembangan bayi. Okey, kita ada kaedah amniocentesis, kita ada kaedah karyotip. Okay, kemudian aplikasi penyelidikan genetik, cikgu minta awak baca kan. Kita ada dalam sains forensik, maksudnya dalam menentukan bukti-bukti. Contohnya kalau ada berlaku kes jenayah, kita nak cari siapa punca, siapa yang menyebabkan kes bunuh ke apa ke, kita boleh guna sains forensik. Okay, kita ada terapi jin. Terapi jin tu masih lagi dalam kajian. Okay, terapi jin maksudnya terapi tu maksudnya rawat. Okay, yang ni yang cikgu suruh awak baca tu kan. Okay, terapi tu maksudnya rawat, kita merawat jin yang rosak. Itu satu. Okay, awak boleh tengok dan akhir sekali kita ada genealogi genetik. Okay, yang tu awak cikgu minta awak buat nota, awak baca sebab itu memang baca je. Okey, untuk hari ni kita teruskan dengan teknologi kejuruteraan genetik. Okey, kalau tiba-tiba suara tak clear ke awak bagi tahu awak bagi tahu. Okey, apa yang kita akan belajar hari ni? Oh, slide saya hilang You are no longer presenting. Jap, saya present balik. Hilang pula. Dia main gurau. Okey, dah keluar belum? Okey, itu slide saya. Okay, besarkan. So, okay, apa yang kita akan belajar hari ni? Yang pertama, murid boleh mewajarkan teknologi kejuruteraan genetik. Mewajarkan maksudnya kita bagi hujah kenapa perlunya kejuruteraan genetik ini. Yang kedua, membahaskan kesan teknologi kejuruteraan genetik dalam kehidupan. Yang ketiga, mewajarkan etika dalam teknologi kejuruteraan genetik. Tiga perkara ni kita akan tengok untuk kelas hari ni. Semuanya berkait dengan teknologi kejuruteraan genetik.
Kejuruteraan genetik ni ialah satu istilah yang digunakan kepada proses pengubahsuaian genetik bagi sesuatu organisma. Okay, maksudnya di sini, diorang nak join ke? Oh, sekejap. Gangguan. Saya join balik. Diorang nak join. Sekejap tengok diorang boleh masuk. Okey, settle. Sorry, gangguan. Biasa gangguan di tengah-tengah kelas. Okey, balik semula. Pointer. Okey, balik semula tadi istilah yang kita guna apabila kita melakukan pengubahsuaian bagi genetik sesuatu organisma. Okey, kejuruteraan genetik ini mula diperkenalkan sekitar 1971 hingga dikenali sebagai sains kejuruteraan genetik. Ni history dia lah. Okay, kejuruteraan genetik ni biasanya kita kaitkan dengan yang pertama DNA recombinant. Recombinant tu dari perkataan bahasa Inggeris recombine. Kita combine semula. DNA yang digabungkan semula. Itu satu. Yang kedua, organisma termodifikasi genetik ataupun genetically modified organism, kita kenali dia sebagai GMO. Kalau GMO ni biasanya orang yang dia peka pada pemakanan dia tahu GMO tu apa. Genetically modified organism. Dan terapi jin. Terapi jin kita dah sentuh, kita dah tengok, awak dah tengok masa tajuk mutasi tadi kan, yang cikgu suruh baca tadi, baru dia sebut tadi kan. Biasanya kita kaitkan dengan teknologi inilah. Mula-mula sekali kita tengok teknologi DNA recombinant. DNA awak tahulah DNA. Recombinant macam yang saya cakap tadi, kita gabung semula. Kita gabung semula DNA tersebut. Teknologi ini merupakan teknologi yang menggabungkan dua spesies yang berbeza untuk hasilkan satu genetik, satu ciri genetik yang baru. Maksudnya kita akan ambil dua spesies yang berbeza, kemudian kita akan pilih DNA-nya yang terbaik, kita gabungkan dia dan kita akan dapat hasilkan satu ciri genetik yang baru. Contohnya DNA dari tumbuhan boleh dikombinasi. Kombinasi tu awak tahulah kombinasi tu maksudnya combine. DNA dari tumbuhan kita boleh gabungkan, kita boleh kombinasikan dia dengan DNA suatu bakteria. Kita boleh combine, ambil je, potong-potong, ambil, gabungkan. Ataupun DNA manusia kita kombinasikan dengan DNA daripada kulat. Contohnya untuk mencipta DNA hybrid lah. DNA yang kita dah gabung tadi kita panggil sebagai DNA hybrid. DNA gabungan. Contoh yang lebih terperinci seperti penghasilan insulin. Saya harap anda pernah dengarlah perkataan insulin. Insulin jenis hormon yang dihasilkan oleh manusia. Badan kita menghasilkan insulin. Semua manusia menghasilkan insulin sendiri. Tetapi bila berlaku satu keadaan di mana badan kita tak mampu nak hasilkan insulin untuk kita guna, awak kena tahulah insulin ni kita guna untuk apa? Kita nak tukar gula kompleks kepada gula ringkas. Kita nak tukarkan gula dalam badan kita. Daripada gula kompleks yang kita makan kepada gula yang lebih ringkas supaya boleh diserap oleh badan. Jika berlaku masalah seseorang tu, contohnya seseorang tu dia tak boleh nak hasilkan insulin yang cukup, maka akan timbul penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, kencing manis. Sebab tu adanya orang sakit kencing manis, gula dalam badan dia sudah banyak.
Kita tak boleh nak tukarkan kepada bentuk yang lebih ringkas. Jadi dalam darah awak banyak kandungan gula. So penyakit diabetes mellitus itu berlaku dalam seseorang. Itulah sebabnya kegagalan penghasilan insulin. Insulin boleh hasilkan tapi tak cukup sebab awak makan banyak gula. Okay. Darjah 5.26 ni menunjukkan pembuatan insulin. Okay, bagaimana insulin? Tadi contohlah teknologi DNA recombinant ni salah satunya untuk kita hasilkan insulin. Jadi macam mana nak hasilkan? Okay, mula-mula sekali sel pankreas manusia, okay, kita ada daripada manusia, kita ambil daripada sel pankreas. Sebab apa sel pankreas? Insulin dalam badan manusia dihasilkan oleh pankreas. Jadi kita akan ambil DNA daripada pankreas manusia, kita keluarkan. Okay, DNA kan satu rantai yang panjang. Okay, kita keluarkan. Kemudian kita gunakan satu enzim pemotong untuk kita potong. Kita ambil certain part sahaja DNA tersebut, bukan kita ambil sepanjang-panjang tu. Kita ambil satu bahagian jin insulin manusia, jin yang membawa insulin manusia. Okay, kita potong. Okay, sini satu. Okay, step yang kedua, kita akan ambil DNA daripada bakteria. Okay, DNA daripada bakteria kita keluarkan. Okay, DNA plasmid. Nampak tak DNA plasmid tu? Satu DNA kita keluarkan. Okay, kemudian kita potong juga. Nampak yang warna merah ni kita potong. Yang warna merah ni enzim pemotong untuk kita ambil satu bahagian ini saja. Okey. Kita keluarkan ini. Kita keluarkan dia. Okey, kemudian kita nak yang ni. Kita nak yang ni yang bentuk apa ni? Bentuk C ni. Okey, kemudian step yang ketiga. Okey, ini yang daripada sel bakteria tadi. Yang warna biru ini daripada sel manusia, sel pankreas manusia. Kita gabungkan dia. Kita combinekan dia. Okey. Step yang ketiga. Kemudian kita akan dapat satu bakteria recombinant. Okey, bakteria ini kita panggil bakteria recombinant. Sel bakteria recombinant. Macam ni tadi sel bakteria asal. Okey, dia dah jadi sel bakteria recombinant. Kita ambil DNA daripada manusia tadi, daripada sel pankreas tadi, kita masukkan, kita letak dalam bakteria, bukan kita letak dalam manusia terus. Okey, ini bakteria ini akan jadi sel perumah dia. Okey, perumah dia. Kita nak gandakan dia lepas ni, kita gunakan sel bakteria. Okey, jadi bila kita dah ada, kita akan gandakan. Okey, kita akan gandakan dalam satu tangki penapaian. Ni step yang keempat dekat sini. Ini kita anggapkan dia satu tangki penapaian. Okey. Kita akan gandakanlah. Gandakan tak apa? Banyakkan. Kita duplicate banyak-banyak. Okey, kemudian awak akan dapat, nampak, 1, 2, gandakan lagi, 1, 2, 3, 4. Itu maksud ganda. Maksudnya dia double. Daripada 1 gandakan dapat 2. Daripada 2 ni kita gandakan dapat 1, 2, 3, 4. Daripada 4 ni kita gandakan dan seterusnya lah. So ini adalah tangki penapaian. Okey, kemudian insulin manusia, nampak tak ada yang warna merah itu? Okay, warna merah itu adalah insulin manusia yang kita nak pakai tu. Okey. Jadi bila kita dah ada, nampak tak ni ada 1, 2, 3, kita dah ada insulinnya. Insulin yang asalnya daripada sel pankreas saja. Sel ni tak ada. Tapi bila kita combine, kita boleh letakkan, senang cerita bahasa mudah dia, kita boleh letakkan insulin ini dalam sel bakteria tadi. Okey, dah ada banyak, 1, 2, 3, 4. Ini gambaran saja 4, bukannya 4 je yang kita hasilkan, banyak lah. Okey, kemudian kita akan step yang kelima, kita akan ekstrak dan kita akan tulinkan insulin manusia tadi. Dah dapat banyak macam ni kan, kita akan keluarkan pula yang titik-titik ni, yang insulin manusia ni kita akan ekstrak. Ekstrak tu maksudnya kita ambil keluar. Kita letak dalam satu bekas lah, satu container. So kita akan dapat insulin manusia. Itu adalah teknologi DNA recombinant. Okay, ulang balik, sel DNA manusia yang kita nak. Kita nak tu insulin daripada manusia. So kita ambil sel pankreas. Okay, ini sebagai perumah dia. Kita nak combine kat mana? Kita nak combine dalam bakteria. Okay, kemudian kita dah combine, dapatlah ini daripada bakteria tadi, ini daripada ini daripada sel pankreas tadi.
Okay, so daripada sinilah kita akan dapat insulin itu dihasilkan lah. Maksudnya dia akan diekstrak daripada DNA tadilah kita dapatlah insulin. Okay, macam dekat sini. Okay, sel pankreas. Patutnya dia tunjuklah dekat sini gambar dot tu. Ada insulinnya. Tapi dia tak tunjuk. Tak apalah, tak ada masalah pun. Okay, jadi kalau awak nak tengok di sini ada satu QR code yang awak boleh scan, awak boleh tengok. Dia dapat bacaan lanjut lah, lebih jelas. Okay, boleh scan. Mana-mana QR yang ada dalam buku teks awak tu boleh scan je. Tak payah bayar pun, free je. Okey, itu yang pertama tadi, teknologi DNA recombinant. Okay, yang kedua, kita ada organisma termodifikasi genetik atau bahasa Inggerisnya genetically modified organism, GMO. Selalu kalau awak dengar GMO makanan, contoh ni yang selalu awak gunalah. Makanan ni GMO. Okey, makanan ni non-GMO. Jadi sebenarnya GMO ni kita dah ubah suai genetik dia. Okey. Organisma, sama ada di tumbuhan, di haiwan, bakteria ataupun virus yang diubah suai secara genetik untuk tujuan tertentu lah. Okey, teknologi ini menggabungkan jin daripada dua spesies yang berbeza. Okey, malah boleh dilakukan dengan menggabungkan jin haiwan dan jin tanaman. Okey, dua spesies yang berbeza. Kita ambil jin haiwan gabung dengan jin tanaman boleh, ataupun jin bakteria untuk menghasilkan ni ayat dia maksudnya jin haiwan dengan jin tanaman ataupun jin haiwan dengan jin bakteria. Panjang sangat ayat dia. Okey, untuk hasilkan organisma termodifikasi genetik tadilah. Kita gabungkan dua spesies jin daripada dua spesies yang berbeza untuk kita dapat satu organisma yang genetiknya sudah diubah suai dengan ciri baru yang tidak mungkin boleh dihasilkan melalui proses persilangan tradisional. Yang ni kita buat secara teknologi, kita buat secara kita yang buat, bukan secara manual, bukan secara pindah silang biasa. Okey, kan awak dah belajar pindah silang dalam meiosis dia boleh menghasilkan ciri yang berbeza daripada induk. Dalam kes ni kita ambil daripada sini satu spesies A, spesies B, kita yang combine, kita yang gabungkan secara teknologi. Okay, kita guna teknologi. Okay, organisma baru ini mengandungi beberapa perubahan khusus yang diperlukan untuk meningkatkan kualiti komersial. Biasanya ciri baru yang kita dapat daripada GMO ini, dia adalah ciri yang boleh meningkatkan kualiti komersial. Contohnya dia boleh menghasilkan anak dengan cepat, pokoknya cepat matang, buahnya cepat besar. Yang mana yang kita perlukan lah tu, kualiti untuk komersial, untuk dipasarkan. Beberapa tumbuhan yang telah dihasilkan ialah tumbuhan yang boleh menghalang serangga perosak atau penyakit. Contohnya kita sudah hasilkan tumbuhan yang rintangan dia tinggi terhadap serangga perosak ataupun penyakit. Satu contoh. Ini contoh ciri yang baik. Ciri yang baik. Kalau kata ciri asal pokok tu, dia mudah dapat penyakit. Jadi kita tak nak. Dari segi komersialnya kita akan rugi. Jadi kalau kita boleh hasilkan satu organisma yang tahan daya penyakit ataupun tahan daripada serangga perosak, itu sudah bagus. Di sini teknologi ini diaplikasi dalam penanaman padi, jagung dan kelapa sawit. Kita ada padi GMO, kita ada jagung GMO, kita ada kelapa sawit GMO. Dengan buah yang lebih besar. Kalau kelapa sawit dengan jagung ni buahnya lebih besar, lebih nilai nutrisi dan daya rintangan terhadap serangan perosak dan penyakit tinggilah. Ini adalah ciri produk yang kita nak dalam bidang pertanian. Ciri-ciri yang bagus. Salah satu kebaikan tanaman yang dihasilkan melalui GMO ini ialah kita boleh kurangkan penggunaan racun perosak. Kalau sebelum ni kita kena standby ataupun kita kena sediakan racun perosak supaya pokok kita selamat daripada serangga ataupun penyakit. Tapi bila kita sudah ada organisma yang
genetiknya dah bagus, yang genetiknya memang rintangan terhadap penyakit itu tinggi, so kita dah tak perlu pakai racun perosak. So itu adalah satu perkara yang bagus. Okay, jadi hal ini boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, baik, kita bincang pula kebaikan teknologi kejuruteraan genetik ini. Okey, mengenal pasti dan menentukan penyakit baka dan seterusnya merawat penyakit tersebut. Kita boleh tahu melalui teknologi, kita boleh tahu adakah pokok ini ada penyakit. Okay, kalau ada penyakit, apa rawatannya. Kita tak biarkan pokok itu terus mati je. Itu kebaikan yang pertama. Okay, kebaikan yang kedua, kita boleh hasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti. Okay, kita boleh dapat pokok yang bagus, kita boleh dapat ternakan yang bagus, yang berkualiti. Okay, yang ketiga, kita boleh hasilkan tanaman dan ternakan yang daya tahan penyakit tinggi berbanding dengan pokok-pokok ataupun ternakan yang sebelumnya. Okay, jadi kita tak rugi banyak lah, kita takkan rugilah. Okay, pokok kita menjadi, ternakan kita menjadi. Okay. Yang ke berapa tadi? Yang keempat. Okay, yang keempat, menghasilkan tanaman yang lebih banyak dan memerlukan masa yang singkat untuk dituai. Okay, kita boleh hasilkan pokok itu dalam kuantiti yang banyak. Okay, anak pokok contoh, ataupun kita boleh hasilkan ternakan dalam kuantiti yang banyak. Okay, masa untuk dituai pendek. Jadi kita boleh dapat untung. Senang cerita. Ataupun kalau ternakan dia cepat matang, kita dah boleh sembelih untuk dijual. Itulah yang kita perlukan. Okay, kebaikannya. Okay, yang kelima, penghasilan insulin dan enzim daripada bakteria yang boleh membantu kesihatan manusia. Okay, ingat tadi insulin tadi boleh kita hasilkan daripada DNA recombinant tadi. Okay, untuk membantu kesihatan manusia. Orang yang ada sakit kencing manis, kita boleh bagi insulin tambahan pada dia. Badan dia boleh hasilkan insulin tapi tak mampu nak cover. Tak mampu nak cover gula yang ada dalam darah dia, tak boleh nak ditukarkan. Jadi kita tambah insulin daripada luar. Sebab tu ada kalau pesakit pesakit kencing manis yang serius ni, dia dah sampai satu tahap dia tak makan ubat. Dia terus suntik. Dia terus inject insulin dalam badan. Tunggu ubat lambat sangat. Jadi suntik terus. Itu kebaikan dia. Selain daripada banyak-banyak kebaikan yang kita ada, teknologi ini juga ada keburukan dia. Okey, keburukan pun ada. Dia pro ada, kontra pun ada. Jadi kita sebagai pelajar sekarang ni, awak sebagai pelajar awak kena nilai. Kita tengok dari segi kebaikan banyak, dari segi keburukan pun ada. Jadi apa kita nak buat? So kita nak teruskan ataupun tidak. Tapi kita tengok dulu keburukan. Hasil perubahan genetik memberikan alahan dan kesan-kesan sampingan kepada pengguna yang mengalami alahan. Ini kalau ada orang tu dia allergic ataupun dia alah kepada sesuatu, tak kisahlah dia alah kepada apa. Bila berlaku perubahan genetik ni, pada contoh senang cerita, pokok jagung. Kita ambil contoh pokok jagung tadi. Pokok jagung GMO, kita dah ubah suai dia. Tetapi ciri yang kita dah ubah suai tadi tak sesuai dimakan oleh orang yang ada alahan. Sebab apa? Dia boleh memberikan kesan sampingan. Jadi itu tak baguslah. Maksudnya orang yang ada alahan tu dia tak boleh makan jagung itu. Dia kena makan jagung yang biasa tu. Jagung yang non-GMO tu. Itu keburukan dia. Yang kedua, penyelidikan genetik yang menghasilkan spesies baru menyebabkan spesies asal akan pupus. Kita dah hasilkan satu spesies yang baru. Genetik yang baru. Jadi yang asal tu lama kelamaan dia akan pupus. Itu keburukan dia. Pupuslah sebab kita dah tak peduli pasal spesies yang asal. Kita asyik fokus pada spesies yang baru, yang bagus ni. Jadi yang asal pupus. Jadi generasi-generasi akan datang dia dah tak kenal spesies asal. Yang ketiga, boleh menyebabkan kesan sampingan seperti mutasi kepada pengguna. Awak dah belajar mutasi kan? Salah satu kesan buruk, teknologi ini akan menyebabkan mutasi kepada sesiapa yang makan. Kita cakap sekarang ni banyaknya pemakanan lah. Jagung tadi makan sebabkan DNA dia dah berubah, boleh menyebabkan, dia boleh jadi salah satu punca. Bukan kata 100% tapi dia boleh jadi punca. Yang ke berapa tadi?
1, 2, 3, 4. Okey, yang keempat, pengubahsuaian genetik mungkin diguna secara tidak beretika. Yang ni etika yang saya sebut tadi. Masa dalam standard kandungan tadi ada sebut etika kan. Okey, pengubahsuaian genetik ni mungkin digunakan secara tak bermoral, okey, seperti membuat senjata biologi yang boleh membahayakan manusia. Siapa tahu maksud senjata biologi? Ada tak? Nak tanya sikit. Pernah dengar tak senjata biologi? Dia bukan senjata fizikal tu, bukan yang ni. Dia senjata biologi. Kaitkan dengan genetik kita ni. Siapa tahu? Kalau ada depan saya ni nak belanja ni, siapa boleh jawab ni? Ada tak? Siapa yang ada ni? Cik tengok siapa yang ada. Tak tahu. Tak tahu? Siapa jawab tadi? Tak perasan? Tak tahu Tak tahu. Surrender. Surrender tak? Kalau surrender saya jawab. Okey, baik. Saya jawab Okey, senjata biologi ni contohnya. Awak pandai awak terror bab genetic engineering ni awak terror. Awak pun plan satu, aku nak buat satu senjata yang boleh melumpuhkan sesuatu komuniti. Contohnya aku nak bagi penyakit dekat dia orang. Contoh. Awak pun reka satu virus tu awak hantar pergi dekat komuniti itu. Jadi komuniti itu akan diserang oleh virus tersebut, menyebabkan penyakit lah, apalah, macam-macam lah. Penyakit contohnya sesak nafas ke apa ke. Lepas tu komuniti itu akan mati. Nampak tak? Kita gunakan teknologi kejuruteraan genetik. Jadi sebab tu dia kelaskan sebagai keburukan. Akan ada individu ataupun pihak yang tak beretika, dia buat benda ni. Dia pandai. Teknologi kejuruteraan genetik dalam tangan dia. Dia tahu nak buat virus, dia tahu nak buat antivirus. Biasanya orang yang buat virus, dia tahu nak buat antivirus dia. Tapi dia tak akan bagi antivirus tu. Dia pergi serang dulu, dia hantar virus tu, dia serang. Lepas tu kawasan komuniti tu dia akan, alamak, kita dapat penyakit ni, kita perlukan antivirus, kita diserang virus. Jadi lepas tu orang yang buat virus tadi dia akan isytihar, saya ada antivirus, saya ada cara untuk lawan virus tu. Jadi awak kena beli dengan saya. Nampak? Itu tidak beretika. Saya bagi tahu awak, bukan saya nak suruh awak buat. Saya nak bagi tahu realitinya, itulah yang berlaku. Okey? Jadi untuk kes ini kita kelaskan dia sebagai keburukan lah. Kalau benda ni, teknologi ni jatuh kepada orang yang tak bermoral, tak beretika. Apa tu? Ada orang mesej. Sorry sekejap Jika jatuh ke tangan orang yang tak beretika, benda ni memang menyusahkan dan memusnahkan ramai orang. So tak baguslah. Jadi awak sebagai pelajar sains, awak seharusnya boleh nilai benda ni bagus atau tak bagus. Jadi kalau tak bagus tu kenapa? Sebab diri kita juga, sebab manusia juga. Kalau bagus tu kenapa? Sebab memberi manfaat kepada semua orang. Jadi kita kena fikirlah. Sebab tu tadi dalam standard pembelajaran dia tanya mewajarkan ataupun awak kena fikir baik buruknya. Okey. Kemudian yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang kelima, menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pestisid. Okey, bila kita dah buat, kita dah hasilkan satu organisma yang mempunyai ciri-ciri yang bagus, okey. Organisma itu akan mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pestisid. Pestisid tu maksudnya macam racun-racun serangga. Okey, contoh bila kita dah hasilkan satu organisma yang baru, dia dah tak heran dah dengan pestisid. In case benda tu tak bagus, contohnya kita nak kawal dia, dah tak boleh lah sebab tak ada siapa boleh kawal dia. Pestisid tu maksudnya racun serangga dia tu. Apa saya cakap ni? Okey, so ulang balik. Okey, organisma itu daya tahan terhadap pestisid tinggi, jadi dia dah tak elute. Kalau kata kita nak hapuskan dia pun
dia dah tak kisah. Jadi dia akan membiak dengan banyak. Itu kalau organisma itu membiak dengan banyak di luar kawalan kita. Dia kesan akan datang lah. Maksudnya kalau kita tak kawal dia. Kalau dalam kawalan tak ada masalah. Kalau di luar kawalan, susahlah. Okey, baik. Yang terakhir kita nak bincang adalah etika. Okey, etika, moralnya. Okay, penyelidikan genetik perlu dijalankan dengan integriti, telus. Integriti yang tinggi agar tidak menyalahi moral dan agama. Kena baik-baik sebab ini juga melibatkan moral dan agama kita. Tak nak kita terpesong. Kita dah syok-syok, aku boleh buat tu, aku boleh buat ni. Jadi kita akan lupa diri, tak nak teknologi kejuruteraan genetik dapat membantu manusia dari segi kesihatan, seperti mencipta insulin. Tadi kita dah bincang. Yang ni bagus. Kalau membantu manusia tak ada masalah. Teknologi kejuruteraan genetik dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah kekurangan makanan dan kerosakan tanaman. Tadi kita dah bincang. Bila kita buat GMO tadi, kita boleh menyelesaikan kekurangan makanan. Sebab apa? Kita boleh hasilkan makanan dengan kuantiti yang banyak tadi. Dah boleh atasi masalah kekurangan makanan. Kerosakan tanaman. Kita dah ada GMO yang daya tahan tinggi terhadap penyakit. So, tanaman kita tak rosak. So, yang tu baguslah. Yang bagus, yang tak bagus, tak baguslah. Etika dan nilai murni hendaklah diamalkan semasa menjalankan eksperimen kejuruteraan genetik agar tidak menyentuh sensitiviti agama dan moral. Macam kita bincang tadilah. Bagi mengelakkan teknologi ini daripada disalahguna, undang-undang dan peraturan wajar dikuatkuasa. Bagi mendidik para pengkaji memahami dan mengikuti perkembangan kejuruteraan genetik. Kenapa diingatkan macam ni? Sebab anda belajar, anda belajar dan anda adalah generasi akan datang yang akan meneruskan teknologi ini. Jadi diingatkan. Sebelum contoh bila awak dah sambung belajar nanti, awak dah keluar daripada sekolah nak sambung belajar, awak nak ambil kejuruteraan genetik. So etika-etika ini awak kena guna pakai, awak kena ingat. Memang akan sentiasa diingatkan. Jadi untuk sekarang, untuk awak, silibus awak cukup sekadar anda tahu sebab anda tak akan buat lagi kan, anda tak terlibat lagi dengan teknologi ini, tapi at least anda tahu apa yang berlaku dalam teknologi kita sekarang. Itu sahaja untuk 5.4 teknologi kejuruteraan genetik. Kalau ada soalan boleh tanya. Untuk tugasan anda hari ni, saya rasa macam saya dah bagi. Tugasan anda hari ni, tolong lengkapkan nota untuk tajuk ini. Buat nota cantik-cantik. Ringkas je, tak perlu panjang-panjang, tak perlu buat karangan. Kalau awak boleh guna peta buih ke, peta minda, apa-apa semua tu, itu lagi bagus. Itu lagi saya suka. Tugasan anda untuk siapkan nota. Saya rasa ada soalan. Kalau nak, boleh juga. Soalan ada 3 je, praktis formatif tu. Bila awak dah buat nota, jawab praktis formatif 5.4. Ada 3 soalan. Sebelum ni saya ada bagi latihan kan? Mana phone saya? Saya ada bagi latihan, awak ada masalah ke? Kalau perlukan, sebab kalau saya nak semak, awak nak snap, awak nak bagi saya nak semak, saya macam kecil sangat lah, saya tak nampak sakit kepala. At least kalau anda perlukan jawapan, awak dah buat contoh soalan-soalan yang awak dah buat, awak perlukan nak tahu betul ke salah, awak boleh request daripada saya. Kadang-kadang saya terlepas pandang sebab kelas banyak kan, jadi saya macam ini dah bagi ke belum, ini dah bagi ke belum, awak tanya. Saya tak ada masalah. Kalau awak kata cikgu, latihan ni kita dah buat hari tu, nak semak boleh? Boleh awak beritahu saya, sama ada awak nak saya bagi skema ataupun macam terus. Kita ada setengah jam lagi. Macam mana? Saya nak tengok phone saya tengah on ya. Kalau tak ada, saya boleh tinggalkan awak untuk siapkan nota dan praktis formatif tu muka surat 103. Nanti saya edit balik notis dalam grup kelas tu. 3 soalan je. Ada soalan tak? Tashvin. Kita ada Tashvin, Alia,
Muin, Badri, Umairah, Haikal, Sanjana, Quraisyah. Ada tak saya tak sebut nama? Nazmi, Izzat. Okey. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada Okey, Sanjana dah respon kat situ. Okey, thank you Ada, yang ada. respon. Kalau tak ada, tak ada Okey, kalau tak ada, awak proceed dengan nota dan praktis formatif 5.4. 3 soalan tu muka surat 103. Okey, terima kasih yang join hari ni. Itu saja, kita jumpa next week Kita jumpa next week. Okey, sebelum cuti. Okey, dah itu saja. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Okey. Okey. Okay, bye cikgu. Okey, sama-sama. But, okay. Okay.